Kemudian kita ada satu lagi faktor kemunculan hadis palsu ni, puak-puak sufi yang jahil. Puak-puak tasawuf yang jahil. Bukan semua, tapi ada. Golongan tasawuf yang ajak orang kepada kebaikan, tak hanya berpada dengan benda-benda yang sahih, mereka reka hadis untuk galakkan orang ibadat. Untuk galakkan orang lain ibadat. Jadi sebab tu kita jumpa kadang-kadang riwayat-riwayat yang pelik yang bercerita tentang kelebihan-kelebihan amalan, sedangkan hadis itu tidak sahih, bahkan palsu di sisi ulama-ulama hadis. Okey? Baik. Antaranya Maisarah bin Abdi Rabbih. Di antara perawi yang dikenali golongan sufi yang jahil, yang reka hadis, Maisarah bin Abdi Rabbih. Jangan risau, Maisarah ni bukan perempuan, lelaki. Tapi bila sampai Malaysia dia jadi perempuan. Maisarah pada orang Arab, kan Nabi pergi berniaga barang-barang Khadijah bersama dengan Maisarah. Maisarah? Berdua je lah. Berdua je lah. Tak ada apa-apa ke? Orang tak tuduh skandal ke apa? Tak, lelaki tu. Nama Maisarah, Maimun, ni orang Arab letak pada lelaki. Bila sampai Malaysia, orang perempuan hijack. Okey? Baik. Nuh bin Abi Maryam reka hadis tentang kelebihan-kelebihan surah, sehingga Nuh bin Abi Maryam digelar sebagai Nuh Al-Jami'. Nuh yang menghimpunkan. Himpun apa? Innahu yajma' kulla syai' illa al-haq. Dia himpun semua benda kecuali kebenaran. Yang tu dia tak himpun. Dia himpun semua benda bohong. Okey? Baik. Tak nampak tulisan Ini Abdullah bin Mubarak, Ibnu Hibban dalam muqaddimah kitab Majruhin. Dalam muqaddimah kitab Majruhin, dia bawa satu kisah Abdullah Ibnul Mubarak yang merupakan tokoh hadis daripada Khurasan. Dia kata, "Lau khuyyirtu baina an adkhulal jannah wa baina an alqa Abdullah bin Muhris." Kalau aku diberikan pilihan, ni Ibn Hibban bawa riwayat ni, dia kata Abdullah bin Mubarak kata, kalau aku diberikan pilihan untuk masuk syurga dulu ke nak jumpa Abdullah bin Muhris dulu, aku nak jumpa Abdullah bin Muhris dulu. Kerana dia ni tokoh, orang saleh, hebat. Kemudian kata Abdullah bin Mubarak, aku nak jumpa dia dulu sebelum aku masuk syurga, lepas tu baru masuk syurga. Puas hatilah masuk syurga dapat dia jumpa dia dulu, jumpa tokoh. Kemudian dia kata, falamma ra'aituhu kanat ba'rah ahabba ilayya minhu. Setelah aku jumpa dia, tarik binatang lebih aku suka daripada dia. Sebab dia baca hadis merapu. Ini kena ingat. Tak semestinya satu orang tokoh nampak baik, cakap lemah lembut, cakap jenis orang boleh leleh, tangkap leleh lah, nangis, betul-betul nangis. Tak semestinya apa yang keluar daripada mulut dia betul. Takkan tak betul Ustaz, jubah dia duduk 3 lapis tu, serban besar dililit 5 kilo Ustaz, jalan pun macam tu lah, berat. No, tak semesti. Sebab itu kata Imam Malik, cerita ni banyak saya sebut. Imam Malik kata, aku jumpa dekat tiang Masjid Nabawi tu 70 orang perawi. Kulluhum yaqul qala an-nabi. Semua mereka baca hadis. Nabi kata. Fama akhadtu minhum syai'a. Tapi aku tak ambil walaupun seorang. Aku tak dengar hadis daripada mereka walaupun seorang. Daripada dalam 70 tu, seorang pun aku tak dengar hadis daripada mereka. Sebab apa? Imam Malik kata, fa inna ahadahum law itumina ala baiti malil muslimin lakana amina. Mereka ni, semua mereka ni kalau disuruh jaga Baitul Mal, dah tentu amanah kan. Orang baiklah ni, bukan orang jahat ni. Walakinnahum laisu min ashabi hadza sya'an. Tetapi dalam hadis mereka bukan tokoh. Dalam hadis mereka bukan tokoh. Orang baik, tetapi niat yang baik tidak menghalalkan cara. Jadi ada di kalangan mereka yang mereka hadis. Boleh faham? Mereka cipta hadis semata-mata nak suruh orang ibadat. Mereka cipta hadis nak galakkan orang
beramal saleh. Niat mereka baik, tetapi cara mereka salah. Okey? Baik. Tengok. Ibnu Hibban bawa lagi satu kisah. Dia bawa dengan sanad. Dia kata, aku mendengar Waqi' berkata, apabila ditanya oleh seorang lelaki, kata lelaki itu, ya Aba Sufyan, ta'rif hadis Sa'id bin Ubaid at-Ta'i Sya'bi? Wahai Abu Sufyan ni gelaran untuk Waqi', guru kepada Imam Syafi'i, Waqi' bin Jarrah. Dia kata, kau pernah dengar tak tentang seorang lelaki yang namanya Sa'id bin Ubaid yang riwayat daripada Sya'bi? Pernah dengar cerita dia? Pernah dengar tak macam mana keadaan dia ni? Perawi bagus ke tak bagus? Kata Abu Sufyan, "May yarwihi?" Qaltu Wahab bin Ismail. Yang meriwayatkan daripada Sa'id bin Ubaid ni Wahab bin Ismail. Oh, Wahab bin Ismail. Kata Waqi' ni tokoh hadis. Dia kata, "Dzaka rajul salih." Tu orang baik tu. Walakin walil hadis rijal. Tu orang baik tu. Tapi dalam hadis ni ada tokoh dah. Dalam hadis ni ada pakar dah. Yang tu jangan ambil. Dia cuma orang saleh, tapi dia bukan pakar dalam bidang hadis. Sebab tu, kalaulah Waqi' hidup zaman ni, katalah Waqi' ni hidup zaman ni, dia pergi komen orang baik. Kau ni baca hadis silap. Mesti orang nampak Waqi' tu jahat tu. Apa ni orang baik pun kau nak kacau. Pergilah kacau orang yang isap rokok ke, ronggeng sana sini, mak rempit. Ni kau nak kacau orang soleh yang duduk dalam masjid yang ceramah. Dah. Ulama' hadis, yang tu pun dia tegur, yang ni pun dia tegur kerana yang ni pun silap. Kerana benda ni yang Nabi tunjuk. Bukankah Nabi pernah tengok orang dalam masjid solat tak betul? Nabi tengok dia solat tak betul, tak ada tamak ninah, rukun tak cukup. Nabi kata, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Pergi patah balik, kau pergi solat balik, kau tak solat tadi. Tak sah solat. Dia tak kata kat Nabi, hewa, ganggu aku nak solat. Aku solat, pergi cari orang yang tak solat lah. No. Betul tak? Kalau lah kata orang tegur orang solat zaman ni, yang penting aku solat tau. Yang bising-bising bahal, Wahabi ya? Lagi sekali. Pergilah tegur orang yang tak solat sana. Tak. Yang tak betul dalam masjid pun perlu ditegur. Yang tak betul luar masjid pun perlu ditegur. Ini benda yang kita kena tahu. Benda yang kita kena tahu. Baik.